Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Kepada sahabat-sahabat Nurul Hijrah dan kepada anda yang baru mengenali Nurul Hijrah, salam perkenalan. Dihulurkan tak kenal, maka tak cinta. Itu dia ya. Apa khabar anda? Okey, baiklah. Saya kira ya, mungkin barangkali di waktu petang ini ramai yang mungkin sedang orang kata tu bersiap-siap, kejap lagi nak maghrib ya. Dah slow down dengan aktiviti-aktiviti pekerjaan seperti tadi. Okey, dan apa pun semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baiklah, sebelum kita nak bincangkan topik yang hari ini kita nak bawakan pada petang ini, saya ingin mengucapkan takziah kepada anda yang mungkin barangkali baru kehilangan orang yang tersayang, mungkin kerana vaksin, kerana COVID ataupun kerana sakit-sakit tertentu, tak kiralah apa sebabnya, semua itu adalah penyebab saja, penyebab yang kecil, tapi penyebab utamanya dah memang dah sampai masanya, dah sampai ajal ya. Dan semoga Allah memberi kekuatan kepada anda untuk menerima ujian ini. Semoga tabah, insya-Allah. Apabila kita sedih, kita ingat orang yang kita sayang, kita cepat-cepat berdoa. Kerana doa ini benar-benar senjata mukmin. Apabila kita berdoa dengan penuh yakin, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa masuk dalam jiwa kita. Itulah kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ubat daripada sakit ataupun pedih luka di hati kita letaknya di tangan Allah. Apabila kita minta kepadanya, insya-Allah Allah akan beri ubatnya. Insya-Allah. Okey, baiklah. Dan tak dilupakan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji pada waktu ini, diuji dengan kesulitan. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda menempuhi ujian tersebut, insya-Allah. Dan kepada yang sedang diuji dengan kesenangan, semoga dipermudahkan untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Kalau kita ada sedikit, kita bantu sedikit. Kalau ada banyak, kita bantu banyak. Itu memang menjadi tanggungjawab kita. Dan kerana apa yang kita makan, apa yang kita ada, semuanya ada hak orang lain di dalamnya. Ada portion hak orang lain di dalamnya. Kat situ nampak kat situ. Itu sebabnya adanya zakat dan juga sedekah. Okey, baiklah. Dan hari ini satu topik yang saya kira subhanallah ya, mungkin barangkali kita terlepas pandang, tapi saya nak bincangkan topik ini sesuai dengan keadaan sekarang yang kita lalui. Topik kita pada petang ini adalah berkaitan dengan money system. Money system membuatkan kita mundur. Nampak dekat situ? Ya, money system membuatkan kita mundur. Okey. Dalam keadaan krisis ekonomi pada waktu ini, ramai yang kehilangan pekerjaan. Ramai yang hilang pekerjaan dan perniagaan-perniagaan pun banyak yang gulung tikar. Dan walaupun ada perniagaan-perniagaan yang stabil, tetapi mereka terkesan juga dengan keadaan krisis ekonomi pada waktu ini disebabkan pandemik. Okey. Tetapi ada pun begitu, di sana ada mereka-mereka yang tak terkesan. Malah mereka sedang meraih keuntungan. Siapakah mereka? Mereka adalah petani dan penternak yang bijak. Land developer, nampak kat situ. Yang membina tanah mereka, yang build the land. Okey? Kita tengok ya. Dan saya nak kongsikan satu cerita lah, satu kisah ni. Okey. Ada seorang pemuda. Pemuda ni anak muda lah ya, anak muda baru lepas sekolah. Dan beliau duduk dengan keluarga. Okey, dengan bahagia, gembira. Bersama-sama dengan keluarga, tolong bercocok tanam, menternak dan sebagainya. Okey. Pada satu hari, kawannya berjumpa dengan beliau. Okey, kawannya kata, okey, awak ni sepatutnya sama belajar. Awak patutnya sama belajar pergi dekat bandar dan kerja di bandar. Kerja yang bagus-bagus. Dekat sana kalau awak nak berjaya, awak kena pergi kat bandar baru boleh awak berjaya. Tapi kalau awak duduk macam ni, duduk kat kampung macam ni, maknanya awak miskin. Sampai bila awak nak jadi macam ni?
Kehidupan seperti ini miskin sebenarnya. Okey. Dan apabila beliau mendengar kata-kata kawan beliau ini, beliau pun terpengaruh. Okey, beliau terpengaruh dan beliau pun mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar. Okey. Jadi beliau pun berhijrah ke bandar. Apabila beliau berhijrah ke bandar, beliau cari kerja. Alhamdulillah beliau dapat kerja. Lepas tu beliau pun bekerja dengan rajin, dengan bersungguh-sungguhnya. Tahun demi tahun beliau bekerja dengan rajin, dengan gigih. Tapi beliau lihat semakin lama beliau bekerja dekat bandar, beliau rasa semakin struggle dan beliau lihat apa yang beliau makan benda yang sama saja. Tak ada beza. Beliau makan sama dengan orang lain dan apa yang beliau makan tu kebanyakannya makan makanan yang kadang-kadang yang tak fresh, macam contohnya susu. Contohnya susu, susu dalam paket yang dihomogenize, dipasteurize. Pasteurize tak apa lagi, homogenize tak baik untuk kesihatan. Dan beliau ingatlah masa dekat kampung, subhanallah, beliau makan lebih mewah lagi. Dan susu pun beliau dapat susu yang fresh, susu yang segar, yang sihat. Okay? Jadi beliau fikir there is something wrong somewhere. Jadi beliau fikir dengan tenang, contemplate dan beliau sedar, beliau insaf. Jadi beliau fikir beliau perlu balik ke kampung. Okey. So kemudian beliau pun resign, berhenti kerja dan beliau pulang ke kampung. Beliau mula bercocok tanam dan beliau belajar sambil-sambil bercocok tanam, beliau belajar teknik-teknik yang betul, cara untuk menyuburkan tanah, cara bercocok tanam yang betul dan juga cara menternak yang betul. Beliau belajar sambil beliau meluaskan lagi tanaman, memperbanyakkan ternakan beliau. Beliau tambah ilmu dari semasa ke semasa. Dan sekarang ni, waktu pandemik, dah banyak tahun dah berlalu. Apa yang berlaku pada beliau? Subhanallah, beliau telah berjaya. Beliau mempunyai banyak sangat jenis tanaman. Ya, beliau mempunyai pelbagai tanaman yang boleh menampung keperluan harian beliau sekeluarga. Nampak dekat situ, subhanallah. Jadi beliau perlukan duit tak? Beliau perlukan duit tapi tak banyak. Beliau tidak begitu bergantung pada duit. Jadi kalau misalnya kata nak beli apa-apa dekat market pun beli sikit je, beliau tak perlukan banyak. Beliau ada ternakan dan sehingga kan yogurt pun beliau boleh buat sendiri, sabun beliau boleh buat sendiri. Bayangkanlah Kerana apabila kita dah kita dah hidup tak terkejar-kejar, kita ada masa yang cukup untuk kita berfikir, untuk kita be kreatif. Nampak dekat situ kerana waktu ni juga penting, masa penting dan hidup kita ini bukan hanya kita perlu kerja saja, tapi kita juga perlu kerja dari sudut kerja yang untuk mentelaah, untuk membaca, untuk menambah ilmu. Itu pun penting juga. Itu juga kita memerlukan masa dan memerlukan pengorbanan juga. Nampak dekat situ. Jadi kalau nak dibandingkan dengan mereka yang mungkin kaya, nampak kaya, ada perniagaan, tapi kalau nak dibandingkan dengan beliau, yang mana yang lebih kaya? Ya, sudah tentulah beliau lebih kaya. Kerana beliau tidak bergantung dengan money system. Beliau mempunyai sistem sendiri. Nampak dekat situ. Kita tak boleh tukar sistem. Tapi kita boleh create sistem yang baru. Sistem yang baru, sistem kita sendiri yang dinamakan self-reliance. Nampak Okey, baiklah. InsyaAllah di lain masa kita akan cuba bincangkan lagi topik ini, self-reliance Dan itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda dan kepada anda yang mempunyai tanah jadi anda boleh lihat apa yang anda dah tanam. Anda boleh usahakan tanah. Kalau tak ada tanah, kita boleh tanam kat pasu, tak ada masalah. Kita boleh fikirkan apakah tanaman-tanaman yang sesuai untuk kita tanam. Jadi maknanya semakin banyak kita ada sesuatu yang boleh kita gunakan, semakin sedikit demi sedikit kita boleh membina self-reliance itu. Okey? Sedikit demi sedikit kita kurang kebergantungan kita kepada money system.
Okey. Itu saja, sampai di sini saja pertemuan kita. Apapun saya doakan semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan anda dan kita semua. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Untuk itu, jaga diri, jaga kesihatan dan senyum-senyum selalu. Ila liqa, ma'assalamah.